Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya kasihi tuan-tuan imam, muazzin Bara Bilal, ahli jawatankuasa Surau Pancur Kuing, tuan-tuan, tak ada puan. Mudah-mudahan kita dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa hari lagi, 2 minggu lagi lebih kurang ke berapa? 13 hari. Kita akan menyambut bulan yang mulia di sisi Allah, bulan yang penuh dengan barakah, ialah Ramadan Al-Mubarak. Jadi seharusnya pada kita membuat persediaan awal yang disarankan oleh Nabi SAW berpuasa pada bulan Syakban ni. Rejab lah, yang Syakban tak? Rejab, Syakban, Ramadan. Kalau tak puasa sunat, tapi mereka yang tak puasa sebelum 15 tak boleh puasa. Boleh puasa qada lah. Ganti. Ya, kita pun dulu umur 15 tu tak puasa mana lagi. Tak, gantilah. Sebab supaya dia sebagai latihan untuk kita menghadapi hari pertama puasa. Balik lah. Balik tu wajib lah. Maksud dia di antaranya 13 hingga 15. Dia ikut pada orang lelaki, mimpi naik helikopter tu okey lah. Orang puan dia keluar haid. Jadi gitu. Ya? Jadi sebabnya kalau orang yang tak puasa ni biasanya hari pertama tu lepek lah apa panggil. Dah nak buat mana? Hari sebelum ni, masa bulan ni pukul 8 TO dah. Roti canai 2 keping. Pukul 10 nasi lemak pula. Pukul 12 makan tengah hari. Tak? Pukul 3 makan petang. Jadi puasa ni, orang yang biasa puasa dia tak akan rasa apa-apa pun. Tak sahur pun apa. Tengok macam kita dulu nak puasa malam pertama megang tau. Penuh orang jual ayam, daging. Pelik saya tengok. Penuh orang beli. Ya Allah kata. Padahal kita kurma 3 butir alhamdulillah dah. Tak? InsyaAllah gitulah. Baik. Jadi di antara perkara-perkara yang yang penting bagi kita ialah yang pertama kena kuatkan azam lah, supaya ibadah puasa kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara amalan yang perlu kita lakukan pada mulia-mulia ni ialah menambahkan amal ibadat. Bagi orang munafik dia tak suka. Mari pulak dah bulan puasa. Tak boleh makan. Kan tidur je lah. Ada? Mayang tak ada. Samalah kita sekarang ni, kaki ada orang tampal imsak, waktu-waktu imsak kan. Ada? Orang Kedah buat. Kan? YB pun hantar. Dalut pilu pun hantar. Tak? Kerana nak tentukan waktu berbuka. Waktu semayang? Tak? Sama macam ni 10 Syakban baru ni. Penuh mari masjid. Terima kasihlah bukan kita kata marah tak. Tapi lepas pada malam 10 tu tak ada lah. Orang yang biasa, regular lah. Regular customer kata orang. Orang biasa saja. Jadi yang pertamanya kita kena menambah amal ibadat. Seumpamanya memperbanyakkan sembahyang sunat, baca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Bagi kita, bagi orang yang biasa sembahyang ni, dia tak ada apa-apa sebenarnya. Sama aja. Apa baik? Roboh ni kan? Kak kuat kan? Dah kuat? Cukup dah ni dah. Tutup orang luar juga. Ya jadi begitulah. Jadi di antara perkara-perkara yang paling terutama tadi ialah memilih dan menyediakan makanan pada sumber yang halal.
halal lah. Maksudnya kalau masa ni kita tak berapa nak halal, bulan Ramadan ni kena halal lah. Tak, syarat untuk diterima puasa, janganlah katakan min so'imin, berapa banyak orang yang berpuasa, melainkan dia akan dapat al-ju' wal atash. Maknanya lapar dahaga je. Jadi sembahyang ni, solat ni satu syarat untuk kita Allah terima segala amalan. Ya, segala amalan kita. Kalau kita seorang yang suka infak beribu-ribu, tolong orang dan sebagainya, tetapi dia tidak akan memberi buah kepada akhirat. Boleh pergi ke atas dunia lah. Oh bagus dia tu, banyak mayan tak? Tak? Tak ada. Kita nak bagi orang yang beriman, cepat berubah. Seperti Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila dia nak pergi jalan untuk membunuh Nabi ni, ada seorang sahabat tanya, "Hai Umar, dah saya bunuh Nabi, lama settle adikmu dulu," kan dia cerita. Tak? Hafsah apa adik dia. Ya, pergi. Adikmu dah masuk Islam dah. Maka dia pun tengok apa yang dia kasih cerita lah. Dia baca surah Toha. Kan? Dia bukan ummi, dia boleh baca. Walaupun ayat Al-Quran, Umar baca. Surah Toha ayat 1 hingga 5 untuk melembutkan hati. Maka dia pergi ke rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam, jumpa Nabi. Hamzah kata, "Umar mari ya Rasulullah." Dia bawa dengan pedang sekali. "Aku akan bunuh dia dengan pedang dia," kata Hamzah. Nabi kata, dalam hati dia lah, "Tak ada manis seorang ni cakap je." Nabi sendiri, "Wahai Umar, apa yang kamu nak?" Dia kata, "Saya nak jumpa Rasulullah, nak peluk Islam." Lepas pada peluk Islam, dia tanya, "Islam baru 2 minit, 3 minit tu." "Ya Rasulullah, kita, dia baru 90 minit. Kita ni berada pada pihak yang benar ke pihak yang salah?" Nabi kata, kita pada pihak yang benar. Sejak Umar Khattab masuk Islam, maka Islam disebarkan secara terbuka. Disebarkan secara terbuka. Itulah maknanya, baru 2 minit Islam, terus berubah. Begitulah juga dengan pengharaman arak. Peringkat awal, arak boleh minum. Nabi kata, jangan minum arak sehingga kamu nak sembahyang. Ada juga sahabat sembahyang, jadi mabuk. Maka barulah dilarangkan arak. Maka Umar Al-Khattab yang ada rumah dia tu balik buang tu. Kalau kita habis ni dululah. Tak. Perlu-perlu beli, rugi saja bang. Gitulah orang kita. Ya. Jadi penting makanan halal ialah untuk syarat Allah terima amalan kita. Ya. Tak. Jadi penyediaan dan pengendalian juga pun halal. Halal secara dapat, halal material tu. Berah molek dah, tapi tengok tuan kedai masuk dalam, lari sebek. Contoh. Haramlah jadi dia. Tak? Jadi gitu. Ataupun kalau kita pegawai kerajaan, kita buat tuntutan, tapi kita tak melakukan dia. Pergi mesyuarat Dungung 75 km. Tambah 85 km lagi. Hak siapa? Hak orang. Hak siapa? Hak kerajaan. Kita nak bayar siapa dia? Hutang pada kerajaan. Setengah orang kata, apa? Habis kerajaan bawah. Jangan. Kerajaan tu hak rakyat. Kalau individu lagi mudah. Tak? PT-PTPN. Dah bayar PT kerajaan. Dah boleh. Tetap dikira sebagai hutang. Hutang negara. Malah zaman Nabi Rasulullah SAW, sahabat Nabi pada masa itu meninggal. Sahabat kata, "Allah, kami nak pergi tengoklah ya Rasulullah, dia mati. Jihad fi sabilillah. Syurga dia ya Rasulullah." La finnar. Kejut sahabat lelaki. Masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Dia ambil baju perang dia simpan. Curi. Itulah kesalahan dia. Padahal mati molek dah. Itu bandingannya harta kerajaan, harta ghanimah. Baik. Yang kedua, mengamalkan makanan yang seimbang. Biasalah. Kita bulan puasa ni, berarti kita janganlah kita niat nak puasa, kita kumpul hari yang biasa itu pada waktu berbuka puasa. Sekaligus. Tak? Dia kumpul hak sarapan pagi, tengah hari, makan buka puasa. Allahu Akbar. Lepas tu gak nyanda. Lebih-lebih lagi kalau lah tak semayang dulu, buka sikit buah kurma. Semayang dulu. Lebih bagus begitu. Amalkan keluarga kita. Kita ayah kan? Tak? Kita ayah kan? Tapi halangan banyak.
anak dara kita hak dok puasa, ya bahan dulu. Jadi anak kita hak dok puasa ni, ya makan bah, dah aci lah. Kalau juga kita. Makan dulu juga lah macam mana pun. Tapi makanlah sekadar yang tak boleh memberatkan. Sebab sumu tasihu. Berpuasa kita sihat. Macam mana kita puasa boleh sihat? Sebab mudah saja kalau kita pergi hospital. Nak ambil darah. Puasa tak? Satu. Nak buat operation, pembedahan. Kena puasa tak? 8 jam tak boleh makan. Itulah di antara kebaikan-kebaikan dari segi perubatan dan sebagainya. Yang ketiga, meneruskan aktiviti harian seperti biasa dan lebih daripada hari biasa lah. Cuma kita ni, kalau tak baca Quran bulan lain, bacalah bulan Ramadan. Biarlah orang kata hamba Ramadan pun. Tak. Semua itu adalah berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah penerimaannya? Jangan kita kata, bulan puasa, bulan Ramadan, baru ngaji mu, beratmu. Biarlah. Nak macam orang mari, ni 10 Syaban gitu lah. Orang mari malam ni baru nak mari. Jangan kata gitu. Jangan kata gitu. Terima kasih mari, ramai sini seronok, puasa tak. Mari pulak malam esok. Tu, maknanya, orang kata, afala taqilu. Apakah kamu tak berfikir? Tak? Kalau bahasa kasar ni, tak ada otak ke? Tapi tak sabar kata gitu. Afala tatafakkarun. Tak? Apa kamu tak berfikir, tak mengkaji, belajar dan sebagainya. Jadi puasa ni merupakan satu latihan berfaedah bagi orang yang merokok. Ini satu hal pula. Bulan puasa dia boleh tinggal rokok. Tak? Tu masalah kita. Ya. Apa hukum isap rokok? Makruh sah. Makruh. Makruh hak kata nak isap. Tak. Hukum fatwa kerajaan Malaysia haram. Rokok learning dia busuk apa dah. Dulu kita isap rokok dulu dah. Tapi taklah tak busuk mana. Zaman dia orang ni tak ada lagi. Zaman kita zaman Mak Inah ingat lagi. Tak. Mak Inah ingat lagi. Rokok 35. Saya ingat lagi tu masih kecil. Rokok 35. Letak ke Mak Inah. Mak Inah pula taksi. Allahuakbar. Apalah. Kita tengok sekali-sekala tak. Zaman jahiliah lah. Dan ni duk pergi dah. Tak ada lah pun saya rasa. Rodak. Ucapan dia bagus tapi ikut Melayu. Hai kayu, hai kayu. Patutnya hayu kayu dan hayu kayu. Allahuakbar. Baik, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydihim ila tahlukah. Jadi jangan campakkan diri kita ni ke lembah kebinasaan. Tak? Pergi kuda ke, pergi rimau ke, pergi gajah ke mana, isap rokok, idugam. Zaman saya dulu idugam. Pergi roci, dia. Sahabat saya sekolah. Zaman saya sekolah dulu. Tapi alhamdulillah seorang kawan saya tu berubah. Jadi kontraktor. Jumpa Allah kata Kahar nama dia. Allah dia kata, aku terima kasih banyaklah doa kawan-kawan. Sekolah haram. Malah ada yang minum arak. Tapi saya dengar baru ni pun dia berubah dia. Jadi apa-apa pun kita ni, dahulunya kita jahat, tapi ending our life tu biar molek. Tak ada orang tak berdosa. Tak ada orang tak berdosa. Semua kita adalah khata'un, berdosa. Kan? Kita bukan Nabi. Walau bagaimanapun, pengakhiran hidup kita itu ialah yang terbaik. Husnul khatimah. Nak gitu. Nah, kalau ke secaya gitu. Tak. Jadi, ayat ni kata jangan letakkan diri kita ke lembah kebinasaan. Wala tulqu aydihim ila tahlukah. Mana isap rokok, minum arak, berjudi, itu semua adalah perkara yang boleh menjerumus kita ke lembah kebinasaan. Tak? Jadi satu Ramadan nanti, marilah kita sama buat persediaan yang sebaik mungkin. Di antaranya, kena belajar semula bab puasa ni. Kan? Bab niat puasa, bab batal puasa. Kan? Bagi orang muda, ramai orang yang kahwin dalam bulan ni. Saya pun heran kot. Dia kena kahwin ikut sunnah Nabi SAW bulan Syawal. Itu sunnah.
Siap dalam Facebook pula. Nak pakai puasa, tak nak buat raya. Nikah tu mana nak pakai bulan puasa, nak buat raya. Astagfirullahaladzim. Kita bimbang orang muda ni, kalau dia main bola, tak, gelecek tepi lain tu kan kadang-kadang jadi out juga. Faham ni? Takkan tak faham tak? Jadi kena kafarah. Kena kafarah pula kita je. Perempuan tak kena. Tu dah acil. Mu puasalah 60 hari. 60 hari. Tapi walau bagaimanapun ada penyelesaian dia. Zaman Rasulullah SAW ada juga pergi jumpa. Ya Rasulullah, saya ni dah buat benda perkara yang batalkan puasa dengan isteri saya pada siang hari. Nabi kata, kena beli unta seekor. Tak mampu ya Rasulullah. Kafarah dia unta. Dah. Lepas tu kalau tak mampu, boleh makan orang miskin. Tak ada juga. Saya orang miskin. Jadah. Dan orang puasa mau miskin pula. Payah pula tak. Nabi kata apa? Tak ada apa mengambil kurma ni balik. Beri korang kampungmu. Nak beri siapa ya Rasulullah? Yang miskin tu saya orang kampung tu. Rasulullah ambil dah balik. Habis kata macam gitu. Tapi tak lah kita sampai kat kita gitu nak buat gitu lah. Jadi benda-benda ni kena jagalah. Baik, seterusnya memperbanyakkan amalan sedekah. Sedekah ni bila-bila masa saja. Tapi bulan Ramadan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang sedekah, berdermawan, maka bulan Ramadan ni ada satu hadis daripada Abdullah bin Abbas, an Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujudan nas wa kana wujuda ma yakunu fil Ramadan haina yalqahu Jibril. Maka daripada Nabi SAW diriwayatkan oleh Ibn Abbas, Rasulullah SAW ialah orang yang paling dermawan. Dermawan Nabi ni ketika dia semayang, lepas semayang, dia terus balik ke rumah dia. Orang tanya sahabat apa? Aku rasa tak boleh hidup ingatkan ada seketul sebahagian daripada harta emas yang aku tidak sedekahkan. Tak? Kita kau banyak, kau senyap, kau banyak, kau senyap. Tak? Dan baginda telah berdermawan daripada bulan Ramadan di saat baginda bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam bulan Ramadan. Berdasarkan hadis ini, Nabi berjumpa dengan Jibril AS. Jibril memang best friend dia. Kawan baik dia. Sebab dengan melalui Jibril lah dia turunkan wahyu Al-Quran. Al-Quran ni, dia daripada Lauh Mahfuz, dia turun ke Baitul Izzah secara sekaligus. Baitul Izzah ni kat mana pula? Baitul Izzah ni ialah langit paling hampir. Langit pertama bertentangan tempat dia setentang dengan Kaabah. Jadi turun Al-Quran itu dah ada jalan dia. Sebab itu Syekh Muzaffar ketika dia naik adalah mulai ke berapa, dia masih mendengar, dia masih melihat dua benda yang paling di atas dunia ni. Satu, tembok besar Cina yang sepanjang 12 berapa kilometer saya ingat lah. Dan juga Kaabah. Dan semasa dia berada dalam kapal tu pun dia boleh dengar azan di Kaabah tu. Maka itulah di antara jalan-jalan turunnya wahyu. Jadi lompang tu boleh dengar. Sampai ke Baitul Izzah, maka Jibril lah menurunkan dalam dada Nabi secara, orang kata secara beransur-ansur selama 23 tahun beberapa bulan. Tak? Jadi setiap malam Jibril menemui Rasulullah SAW. Jadi dengan maknanya dia talaki lah dengan Nabi, dengan Rasulullah SAW. Dia baca, maknanya Rasulullah ikut. Jadi kedermawaan Rasulullah SAW ni melebihi angin yang berhembus. Allahu Akbar. Jadi kita tak dan lawan dia lah. Gitulah. Jadi itulah di antara perkara yang lain. Dan kita jangan lupa sembahyang tarawih. Tarawih, nama Nabi tak panggil tarawih. Dia sembahyang qiyam. Sebab tu dia kata, man soma Ramadan qiyaman. Siapa yang mendirikan malam Ramadan dan menghidupkannya. Qiyam tu maknanya sembahyang malam lah. Sembahyang. Kita ni bukan nama tarawih. Tarawih tu rehat-rehat. Dia bandingkan gini, tak ada balah lah.
11 ke 21 ke. Tak? Orang yang buat 21 pendek sikit baca. Orang yang buat 11 panjang sikit baca. Jangan jadi macam Indonesia. 23 rakaat 5 minit sudah. Tak masalah mari mana tahu. Tak. Tapi kalau di Syria kawan saya kata memang gitu. Dia taklah kata cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahu akbar. Kita kalau buat gitu suka dah orang. Tak, kalau baca lambat pun orang marah kok, baca laju pun orang marah kok. Kena mutawassit. Kita Masjid Baranah tahun ni kita ada 5 orang imam. 5 imam. Amal tak? Kata satu tak ada buat amal. Dah tengok boring amal tu semua baca Allah tak. Jadi kita tambah 5. Bayar. Bayar. Tapi seorang. Dia boleh lah 6 malam ke 7 dah ingat. 10 kan? Dah ingat. Tak apa. 8. Tak apa lah. Ustaz Wan Fajrul, Ustaz Mizan dan 2 imam hafiz kita lah. Kita pun akan buat sebelah. Quran ada depan, maka imam boleh tengok Quran tu. Kan? Jadi sehelai tu 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat. Tengok pula feedback daripada jemaah pula. Kita kena ikut pula. Lambat Ustaz. Dah semuka surat tu 4 rakaat. Quran lari dah. Dan sembahyang sunat ni, tarawih ni, rehat-rehat ni, dia boleh berhenti. Berehat. Sudah 4 rakaat pergi baring belakang. Boleh, tak ada masalah. Orang tak kata. Pergi duduk mengaji ke perlahan. Boleh. Sambung pula. Sambung pula boleh. Dan sembahyang tarawih boleh buat secara duduk. Boleh buat secara duduk. Walaupun kita sihat. Berbeza dengan sembahyang fardu. Sembahyang fardu dia tak ada excuse, melainkan ada sebab. Duduk atas kursi. Duduk atas kursi tu pula, dia tengok mana dia paling uzurnya. Kalau dia kata tak boleh dia duduk antara 2 sujud dia tak boleh duduk antara 2 sujud, maka boleh duduk atas kursi. Sebab tu orang kata tak sah, kita jangan cepat tak sahkan orang. Tak sah mau kalau orang kita ni. Macam dia sah sangat. Jangan. Dia yang tahu masalah dia. Kita tak tahu. Sebab tu kita kena jangan sangka buruk pada orang. Orang yang baik, dia tak kata buruk. Dia tak sihat. Habis cerita. Mana mayat atas kursi, nampak boleh jalan, mana boleh ada. Susah kita ni tak? Allahu Akbar. Jadi gitulah. Dan kelebihan Ramadan adalah di mana di situlah satu-satunya waktu yang boleh kumpul semua keluarga. Mu tak kira mu raja ke, sultan ke, 7, 15 baru boleh makan. Doktor boleh makan. Begitu juga dengan keluarga kita. Dan terbaik sebelum menghadiri makan itulah waktu yang afdal berdoa. Waktu tak apa. Kita mak ayah ni dengan yang ayah nak terjemah asbabun nuzul ayat ni. Kalau kita mampu Tapi jangan kabur dulu ke anak-anak. Mana mak ayah orang terbiak jadi ustaz. Ada. Okey duduk sembahyang, alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Taala, kita semua bahagia walaupun kita tak kaya. Tu ayat dia. Walaupun kita kaya. Sebab kaya tu milik Allah. Tak, Allah nak tarik bila-bila masa je. Bulan puasa ni baca Quran walaupun semuka sesurah ke. Tak ada masalah. Bagi orang yang suka baca Quran, dia baca semua. Kadang-kadang bulan Ramadan kebetulan dia khatam. Habis Ramadan separuh, sama lagi. Tak. Baru tak jadi hamba Ramadan. Gitu. Jadi walau bagaimanapun tuan-tuan, makanlah sekadar yang boleh menggerakkan tulang belakang untuk kita mendirikan sembahyang. Tak makan setelah melampaui batas. Dia akan rosak lagi. Tiba-tiba kosong, buh lalu. Tak slow-slow. Gitu. Dan ambillah kesempatan bulan Ramadan ni sebelum sahur sembahyang sunat ataupun sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud. Mula dengan 2 rakaat lepas tu isyak. Witir buat dah kan? Kalau witir buat selepas tarawih, tak perlu dah buat witir selepas tu. Sembahyang tahajud saja 2 rakaat. Selesai masalah. Tak usah susah, jangan buat susah. Ad-dinu yusrun. Agama ni mudah. Jangan menyusahkan. Jangan
menyusahkan. Cukup syarat, cukup rukun, sah dia. Cuma kita ni apa-apa pun bila mengangkat takbir, ingatlah itu, anggaplah sembahyang yang terakhir bagi kita. Tapi kadang-kadang kita Allahu Akbar, tak ada rasa kekusyukan tu, tak ada. Nah, kita kena anggap gitu. Baik, malam ni kita baca kitab kita sikit lah. Kita beri masa ni. Daripada kitab ni. Jadi semasa bulan Ramadan ni ialah kita perbanyakkan kita sembahyang sunat, sembahyang fardu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Man shalla kulla yawmun isnata asyara rak'atan adda haqqa salata wa man shama min kulli syahrin salasata ayamin faqad adda haqqa siyami wa man qara'al kulli yawmin mi'ati ayah faqad adda haqqal Qur'an wa man tasaddaqa fil jum'ati bidirhamin faqad adda haqqa sadaqah. Dia kata siapa yang melaksanakan solat sunat 12 rakaat setiap hari telah menunaikan hak bagi solat fardu. Sibuk mana pun lagu kita sibuk dalam mana lagu pun, kita kena sembahyang sunat 12 rakaat. Dan dikatakan 12 rakaat inilah sunat untuk menampung kekurangan solat fardu, dan pahalanya, ganjarannya Allah bina satu istana dalam syurga. Kalau Allah bina istana syurga tu untuk kita, kita masuk syurga, mudah kita. Bukan malah kita istana ada, kita masuk neraka. Tak jadi. Tak. Sama juga dengan saya kata dahulu. Seorang yang beli pokok kurma dalam syurga, dalam dia anak yatim ni, maka dia dikenakan pokok kurma dalam syurga. Maka dia akan masuk syurga. Dia akan berjalan dengan satu dahan saja 500 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Apa dia salah sembahyang sunat 12 rakaat ni? Rawatib. Maghrib afdal segera sembahyang. Afdal kalau masuk maghrib main sunat tahiyatul masjid. Orang ramai dah tak perlu sembahyang sunat. Ni problem sikit. Warna pula ustaz. Ikut dia punya keafdalan dia tu. Kalau orang tak ada lagi, boleh sembahyang sunat sebelum maghrib. Tapi kalau dah ramai, dah sembahyang sunat maghrib itu lebih afdal. Tapi bila masuk masjid, jangan kamu duduk sebelum menaikkan solat tahiyatul masjid. Sembahyang sunat ba'dal maghrib. 2. Qabla. Ba'dal, selepas maghrib. Sembahyang sunat sebelum isyak. Sembahyang sunat selepas isyak. 12 nak kena 12. Sembahyang zuhur sebelum zuhur. Ada orang buat 4, ada orang buat 2. Ramai buat 4. Sembahyang sunat hari Jumaat. Kalau kita buat di masjid, kena 4 rakaat. Kalau kita buat sunat di rumah, 2. Cara dia. Sembahyang sunat, campurlah tu. Maknanya, ada kecuali selepas subuh tak ada, selepas asar tak ada. Hal lain tu ada berlaku. Ada berlaku. Sesibuk mana pun. Tapi sembahyang sunat ni pun boleh qadha. Baru ni kita PKP kan. Oh, tak boleh mayang. Mayang qadha tu rumah tak ada masalah. Boleh tak ada masalah. Macam kita pergi waktu subuh, dah. Memang bila kamal Allah Akbar, Allah kita baru naik atas masjid. Tak mayang sunat sebelum masjid. Sebelum subuh. Di mana kelebihan sembahyang sunat sebelum subuh ni, di antaranya ialah dikatakan pahala yang sangat besar di antara bainas samawati wal ardh. Apa yang tergantung di langit, apa yang ada di bumi. Bumi ada 7 lapis. Tengok dia udara, banyak mana ada di langit. Apa yang ada di langit? Tak, kalau ikut material kita ada, kita ada setelik kan? Berapa juta harga satu setelik? Tengok di laut pula, ikan ada, minyak ada, petroleum ada, emas ada, macam-macam. Tapi lebih di antara batu. Sebab itulah
Dalam percakapan Nabi Musa alaihi salam dengan Allah, sebab tu dia kata Nabi Musa kalimullah, boleh cakap dengan Allah. Cakap dia tu tak tahu bagaimana, kalamu bil nafsi ke, kalamu bil lafzi ke, wallahu a'lam. Wahai Tuhan, dia kata, wahai Allah, aku tengok dalam kitab Tauratku ada satu umat, sikit je pahala dia, tapi pahala dia memenuhi langit dan bumi. Aku harap umat tu jadi umat aku. Allah katalah, ummuhu Ahmad. Umat tu lah umat Nabi Muhammad. Kita umat akhir zaman. Bosor dia kata. Dia nak harapkan umat kita jadi umat dia. Itulah Nabi Musa alaihi salam. Ya? Dia nak berjumpa dengan Allah, tak boleh. Akhirnya apa dia boleh buat? Ingat peristiwa Mi'raj? Bila Nabi kita turun daripada jumpa dengan Allah, dia tahan. Apa tujuan mana dia tahan? Kita kata nak suruh kurang semayang tak? Betul. Dia lihat mata Nabi tu, mata itulah yang melihat Allah. Sehingga kan 9 kali. Kenapa? Naik lagi Muhammad. Tak gerak umatmu Allah. Tak gerak aku lagi. Hari kata 2 rakaat ya semayang. 2 waktu ya semayang. Tak gerak Nabi. Kita ni kata 1 rakaat pun tak gerak. Semayang kali 50. Kali 50 divide dengan 24 jam. Setiap 15 minit kita semayang. Tak 15 minit dah semayang. Dia buat kerja lain. 5 waktu yang semayang pun sama dengan 50. Turun pula berapa? Lek? Sehari. Semangat hamba dia nama. Ya? Lepas tu turun pula. Tengok lagi mata Nabi tu. Tengok mata Nabi, mata yang melihat Allah. Sebab itulah nilai kita ni dengan orang-orang al-ulama warasatul anbiya, dalam hadis kata kena duduk-duduk dengan mereka. Kena doa, minta doa. Kita jumpa orang lah, mufti ke. Tak, mufti baru ni. Kawan saya tak jadi mufti lah. Ustaz Zul. Ustaz Zul ni sama Zainal Abidin dulu. Cuma saya dekat Tanan, dia kelas sanawi. Ya. Kau baru pula ni, 8 tahun tau. Jadi timbul perbalik. Tak cakap hari ni jadi wakuk pula. Dalam tu ada. Wallahu'alam, tu kan nak sultan lah. Tak tahu sebab apa. Baik. Begitulah di antaranya, dia kata lagi, aku lihat dalam kitab Taurat ni, umat yang bawa dosa. Tadi amalan sedikit, 2 rakaat sebelum subuh. Bawa dosa memenuhi langit dan bumi. Engkau ampunkan dosanya. Allah. Agak-agak kita ni sapak lagi dosa kita daripada langit ke tanah. Ada bunuh orang tak lagi. Tak? Kalau berzina pun tak lepas langit tu. Tak? Tapi yang kabar-kabar kita buat. Oh, aku lu dosa banyak. Dosa kabar dosa kita. Sebab dia akan jadi fitnah. Tak iman tu dulu. Tak suka bawa. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk cerita. Sebab dosa yang kita buat, kita cerita, Allah tak ampun dah. Allah dah tutup. Kita pula pergi buka. Tu masalah dia. Ingat kan? Tak? Satu, orang yang syirik. 2, orang yang suka memberitahu kehebatan dia melakukan dosa. Macam kawan saya tu, kaki tarik kereta. Saya ni sign belaka, menanya orang jahat pun sign kau. Mau kena sign kita belaka. Kau lah harap je. Putus tangan. Kata tangan mana mak? Kat orang. Dia hebat mana dia kat orang tu. Hebatlah gaduh dekat orang. Saya naik dengan kereta dia kali. Ada berapa bala. Itu pun saya duduk sini. Nombor telefon Allah saya tak muka. Apa tu comel. Dia minta nombor telefon. Dia tuduh je. Kita ni rasa malu minta nombor telefon ni. Kita kata Allah Akbar munyok gitu mak. Apa mu takut ke? Kamu nak suruh aku turun kata? Ni hebat orang ni. Hebatlah bahagian tu. Betul? Allah Akbar. Malah cerita lah banyak ya. Okey. Kita habis benda ni. Yang kedua, siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan maka dia telah menunaikan hak puasa. Sembahyang sunat 12 rakaat, ba'diyah qabliyah, kan? Menunaikan hak salat fardu. Maka kita puasa hari putih nama dia. Tak kira hari putih. Mana dalam puasa sunat ni Isnin dan Khamis. Macam baru ni hebat baru ni. Nisfu Syaban bulan hari Ahad kan? Ya. Hari Ahad malam Isnin kan? Jadi kita puasa hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. 5 hari straight pun. Hebat orang boleh puasa lah.
kita puasa sehari je. Khabar modal tu. Ya, sebab ada orang bersihat dia. Kerana kita tak lalu makan, jadi kata puasa lah. Jadi alhamdulillah tak sahur apa pun. Minum air, kurma 3 biji air. Kurma ajwa tu. Alhamdulillah boleh tahan. Ya. Jadi kalau kita puasa 3 hari, ini hari putih. Puasa yang terbaik sebagai Nabi Allah Daud. Sehari puasa, sehari off. Lusa puasa. Itu puasa terbaik. Puasa terbaik. Kalau tak boleh, kita puasa Isnin dan Khamis. Sebab apa hari Isnin dan Khamis? Nabi kata Isnin hari jadi aku. Aku gembira. Tanda kejadian aku tu, aku puasa gitu. Kenapa puasa hari Khamis? Sebab hari Khamis ialah amalan kita diangkat secara mingguan. Kata mingguan tak? Secara mingguan, Khamis angkat. Jadi aku nak amalan aku dan umat aku ketika diangkat oleh malaikat, hamba-Ku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Kalau melainkan kalau amalan kita tengah berzina, angkat dah apa bang? Capok tak lama ni. Siapa ni? Asal ni? Memang dia orang jahat ni. Buang. Tak naik. Ya, tidak naik. Sama juga kalau iman yang tidak disukai. Carut. Tapi jadi iman. Makmum tak suka. Sejengkal dari kepala dia, tak dapat pahala diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Main jadi iman ni. Kau tak suka dia. Sebab tu kena jaga moraliti seorang iman. Cakap, makan. Baik. Yang ketiga, siapa yang membaca 100 ayat setiap hari, maka dia telah menunaikan hak membaca 100 ayat. 100 ayat dalam Al-Quran ialah daripada benda bulat tu lah. Alif Lam Mim Sa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ayat dulu baru nombor ayat. Kan? Maka tengok di hujung dia tu. 100 ayat sehari, maka dia menunaikan hak membaca. Yang keempat, siapa yang menyedekahkan 1 dirham. 1 dirham ni kalau saya tak ingat lah berapa. Mahal juga 1 dirham. Setiap hari Jumaat, maka dia telah menunaikan hak sedekah. Tak kira lah maknanya. Paling afdal, mari subuh Jumaat, mari subuh surah, letak piti. Sebab apa subuh? Sebab rezeki Allah dibahagikan pada waktu subuh. Dibahagikan pada waktu subuh. Dah subuh dia tak. Mari hari Jumaat, ada masalah. Tak ada waktu Jumaat, asar boleh pun. Tak ada dah tu, ubuhlah bila-bila pun. Itu masalah. Masalahnya dah ubuh masalah. Tak. Jadi tadi saya tengok mayang situ, saya saja duduk di bahagian luar. Tak muat lah Masjid Baranah. Saya pun tengok mayang, ada duduk mayang tak minyak tepi lokang. Siang kata. Mayang bawah kemah 3 dah, kemah penuh. Garah kereta mayang kok. Koridor nak pergi tandas tu mayang kok. Cuma kadang-kadang tu baru ni ada khabar saya dah ikut kiblat. Itu masalah. Masalah gini dia bahan tak kena. Jadi itu masalah kita ni tengok buat sikit. Syarat sah semayang di antaranya menghadap kiblat. Bukan perlu pada 100% tu tak. Ada dia punya peratusan dia. Jadi kalau dah ikut sangat, dah jadi lah. Jadi sedekah. Apa-apa sedekah. Sahabat Nabi SAW dulu dia kata, ya Rasulullah, kami orang miskin, ahli sufah. Kami puasa, orang kaya puasa. Kami semayang, orang kaya semayang. Kami bersedekah, orang kaya bersedekah. Rugi tak mau kami. Kami tak boleh sedekah, dia kaya. Nabi kata, mari sini. Aku akan ajar kepadamu 1 tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, lebih daripada segalanya. Dipanggil zikir Fatimah. Kenapa panggil zikir Fatimah? Sejarah dia ada. Hari ni kita tahu bahawa subhanallah, alhamdulillah tu zikir Fatimah. Sebab apa dengan zikir Fatimah? Sebab sahabat Nabi pesan maknanya request lah kepada Ali bin Abi Talib.
Tengok dia orang ni, dia temu ni Ali, anak Gubernur, anak Perdana Menteri, anak Rasulullah. Hidup mu melarat gini mana? Kemiskinan Nabi pilihan dia. Tapi kemiskinan keluarga dia bukan pilihan. Jadi sahabat kata pergi minta pada Rasulullah tu hamba seorang, siap Fatimah duduk tidak kain. Gitu. Kita mana mak kalau Perdana Menteri, anak Perdana Menteri. Mana? 14 lebih mak dia punya tu. Orang gaji 14. Sikit tu. Nak bawa troli pula ni berapa pula? Haram. Saya pergi mesyuarat sekali di Marriott Hotel. Dulu lah. Jadi saya pergi tu mahal lah. Saya tanya berapa bilik ni paling mahal? Dia kata cikgu bilik ni kadang-kadang sampai 6,000 sebilik. 6,000 sebilik. Satu malam per night. Dah siapa duduk? Ada. Saya tanya orang mana? Kita pas keluar negara dengan orang puan ni kita laju sikit tengok. Kawan apa pun tanya tu lah kan orang dia. Dia kata businessman daripada China memang tidur tu. Kaya je. 6,000 semalam orang China. Lepas tu siapa orang tempatan mari tak? Ada. Dia kata. Orang tempatan pun ada kok. Lepas tu dia kata siapa? Katanya siapa? Tu rumah tu dia kata. Dah kata dekat rumah dia dengan sini mari juga duduk. Oi dia kata. Mari juga. Orang tu Omar. Dia kata kalau kami mari dia kata kena tutup ni. Kalau komplek tu kena tutup sehari. Untuk dia shopping saja. Oh hebat tuan-tuan. Saya dengar cerita daripada Nok Rafah Batik. Haji Arifin kenapa nama? Datuk Arifin tau. Dia kata kalau dia mari dia tak kata ambil ni. Mak dia kata sudahlah tu. Tak apa mak dia kata kita boleh sedekah kan. Pay by cash. Bayar dengan duit tunai 60,000. Lepas tu dah kata kalau masa orang lain mari tak? Mari dia kata macam Azizah. Isteri Anwar Ibrahim. Ni bukan cakap politik ni. Dia kata ni mari ambil beli $2 dia kata. Beli $2 pun dia kata lah 150 je. Itu beza dia antara. Oh gitu pula kata. Baik. Maksud pada 12 rakaat solat sunat rawatib itu tengok. Yang mana dia kata ni? Satu dia kata 2 rakaat sebelum salat subuh. 2 rakaat sebelum salat zuhur. 4. 2 rakaat sesudah salat zuhur. 2 rakaat 6. Baik. 4 rakaat sebelum asar. Ikut dengan kitab kita ni, dia kata mayang sunat sebelum asar 4 rakaat. Jadi berapa? 6 campur 4, 10. Lagi 2 rakaat sesudah solat maghrib. Sebab tu saya kata tadi, solat sunat sebelum maghrib, dia tak afdal mana? Lebih afdal main sunat tahiyatul masjid. Kan? Jadi kadang-kadang kita nak amal ni kena ada ilmu jugalah. Dia saya ikut dengan kebiasaan tu. Kena ada ilmu tu. Kita nak sampaikan kepada keluarga kita. Berikut beberapa hadis yang menjelaskan kesunahan solat rawatib. Ini sebagai persediaan kita Ramadan lah. Buat bila? Buat lalu lah. Hadis yang pertama Rasulullah kata Allah merahmati seorang yang mengerjakan solat sunat 4 rakaat sebelum asar. Itu hadis Nabi, lidah Nabi. Hadis yang kedua Rasulullah kata siapa yang mengerjakan solat sunat 4 rakaat sebelum salat asar, Allah mengharamkan tubuhnya disentuh api neraka. Hadis riwayat At-Tabrani. Tadi hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadis ketiga, Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba setiap hari mengerjakan salat sunnah rawatib sebanyak 12 rakaat lillahi ta'ala. Bukan nak khabar aku ni mayang surai orang tengok, aku ni rajin, aku ni bagus. Itu niat lagi lah. Tak jadi. Jadi dia kata 12 rakaat ni apa yang Allah janjikan? Akan bangunkan baginya sebuah rumah di syurga. Hadis riwayat Muslim. Boleh qada tak? Boleh qada. Boleh qada. Tak ada masalah. Hajian walah nak qada rumah. Dan sembahyang sunat yang tak berkaitan dengan ni, afdal buat di rumah. Sebab tu sembahyang sunat sebelum subuh, masuk azan,
sudah azan, semayang di rumah. Mari masjid, mayang sunat tiada masjid, semayang subuh. Gitu. Sebab kebanyakan sunat ni adalah sunatnya di rumah. Tak tengok orang. Sebab tak jadi nak menunjuk. Dekat dah. Suruh berhenti lah. Oh. Berapa kita nak berhenti? Lepas tu, siap ni dah. Dia kalau sihat ni, boleh lah mesti. Hadis ketiga, dulu akan tadi. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi, riwayat Tirmizi ni memperincikan 12 solat sunat rawatib adalah seperti berikut. Dia ada perbezaan juga tu, pandangan. Sebab 2 rakaat sebelum solat subuh sama. Tapi dia kata 4 rakaat sebelum solat zuhur. Pendapat hadis pertama tadi kata, dalam riwayat Al-Muslim dia kata apa? 4 rakaat sebelum asar. Hak ni Tirmizi kata 4 rakaat sunat sebelum solat zuhur. Maksud 4 rakaat tu bukan buat 4 rakaat lalu, 2-2. Sebab sebenarnya sunat ni dia sunat 2. 2. Jangan buat 4 rakaat gitu. Dalam 4 rakaat, 4 rakaat lalu. Tak. 4 rakaat, 2 salam. Maksudnya 2 rakaat, 1 salam. Gitu. Jadi inilah modal kita sebenarnya. Yang berkaitan sembah kita dengan Allah SWT. Tak kaitan dengan orang langsung. Modal yang sangat minimum. Kain pelekat, baju, piyah, sejadah. Berapa sen tak? Tak apa 100 riyal. Tak. Kita kalau beli spek ribbon saja 760. Molek-molek ada boleh beli. Piyah 5 riyal. Kasut. Kasut Kickers lah, Adidas lah, Bonia lah. Mampu beli. Bonia berapa? 400 setengah. 225 sebelah. Tak apalah yang mampu beli. Tak ada masalah. Okey, ni pandangan daripada Tirmizi kata 4 rakaat sebelum zuhur. Hak tadi kata riwayat Imam At-Tabrani kata sebelum asar. Boleh buat belaka? Boleh. Salah satu pilih lah. Kan? Saya nak buat 4 sebelum zuhur lah. Saya nak buat 4 sebelum asar. Yang pasti cukup 12. Kira 12. 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Ini pendapat. Baik, dalam riwayat At-Tabrani disebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengerjakan salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur, maka dia seakan-akan melaksanakan 4 rakaat solat tahajud. Maknanya kalau kita sembahyang 4 rakaat sunat sebelum zuhur, bandingan dia macam mendirikan solat tahajud. Macam kita baca 3 kul surah Al-Ikhlas kan. Baca sekali 1/3, baca 2 kali 2/3, baca 3 kali seolah-olah khatam satu Quran. Sebab itulah sebelum kita tidur, bacalah tu. Kalau kita mati, ayat inilah yang menjadi pagar kepada kita. Sembahyang baca Quran sebelum subuh. Siapa yang baca Quran sebelum subuh, dia akan dijaga pada dalam azab kubur. Hak lain lari belaka. Hanyalah Al-Quran yang kita baca sebelum subuh. Setengah pendapat kata begitu. Baik. Jadi kalau kita sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur, seolah-olah kita mendirikan 4 rakaat solat tahajud pada malam harinya. Siapa yang melakukan solat 4 rakaat sesudah solat isyak, maka ia akan melakukan solat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Oleh sebab itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berkata, tidak ada solat sunat pada siang hari yang boleh menyamai pahala solat sunat tahajud selain solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Kita buat rumah kita lah. Ataupun kita mari awal ke masjid, masuk semayang, masuk waktu kita semayang. Tapi nak semayang pun kena masuk waktu dulu. Jangan siapa-siapa semayang dulu lambat lagi. Dah cik. Dia setelah masuk waktu tu. Disiplin tu kena jaga. Tak boleh pakai kodang kita dah. Kalau kata tak jadi lah gitu. Kan? Jadi
Keutamaan dibandingkan dengan salat zuhur siang hari, salat sunnah siang hari, lainnya seperti perbandingan antara keutamaan salat berjemaah dengan salat sendirian. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mengerjakan dengan sempurna, dengan memperlamakan rukuk dan sujudnya. Beliau SAW juga bersabda, Nabi kata, sesungguhnya sekarang ini adalah saat pintu-pintu langit terbuka dan aku ingin terangkat ke langit. Pada saat itu adalah amalan solehku. Ada pun yang dimaksudkan dengan puasa 3 hari, selain 3 hari setiap bulan tadi adalah puasa Ayyamul Bid ataupun hari pertengahan bulan ataupun kita panggil hari putih. Bila hari putih? Malam ni, katakan malam ni 13. Maghrib Islam, masuk maghrib ke hari lain. Kita tak lagi pukul 12, 1 minit baru hari lain. Tak, dalam Islam, hari ni hari apa dah? Hari Sabtu. Mengikut kalender Arab putih, pukul 12, 1 minit baru hari Sabtu. Islam, dia ikut peredaran bulan. Masih ikut peredaran matahari. Kita nak kira balik tak balik, kena ikut bulan hijrah ni. Tak? Dia kurang 10 hari setiap tahun biasanya. Kita pendek. Jadi dia kata sembahyang di pertengahan puasa di pertengahan bulan, mana 13, 14, 15 bulan hijrah. Kecuali dia kata bulan Zulhijjah, kerana tanggal 13 itu termasuk hari Tasyrik. Hari Tasyrik, hari yang diharamkan berpuasa. Jangan kita hentam lah ke hari Tasyrik 13. Faham? Diharamkan berpuasa hari raya, 2 hari raya. Kan? Diharamkan puasa. Hari Tasyrik diharamkan berpuasa. Hari apa lagi? Ya? Hari Syok. Okey. 3 hari pertengahan bulan hijrah, kecuali dikata 13 bulan Zulhijjah termasuk hari Tasyrik. Sebagaimana dijelaskan bahawa kitab Tuhfah, At-Tuhfah, bahawa hikmah disunatkan puasa 3 hari setiap pertengahan bulan hijrah, kerana pada pertengahan hari itu 13, 14 itu semua kebaikan digandakan. Semua kebaikan kita dilipat gandakan, pahalanya menjadi 10 kali. Dengan perhitungan itu, dengan digandakan 10 kali itu, jika seorang Muslim puasa 3 hari, maknanya dia puasa sebulan. Sehari 10, 2 hari 20, 3 hari 30. Seolah berpuasa sepanjang bulan. Terkait dengan ibadat yang membaca Quran pula. Ini terakhir lah. Dianjurkan untuk membaca 7 ayat munjiat. Ayat-ayat munjiat. Sudah ingat munjiat? Ingat ayat baby? Dan setiap hari 7 surah munjiat. Yang dimaksudkan ialah surah As-Sajadah. Surah Sajadah tu baca. Ya? Tiap hari patutnya. Yasin, Fusilat, Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, Al-Hasyr dan Al-Mulk. Inilah 7 surah, dia makan surah munjiat. Ya? Jadi di samping itu dianjurkan pula pada waktu pagi dan petang membaca ayat-ayat berikut, iaitu ayat-ayat permulaan surah Al-Hadid, ayat-ayat terakhir surah Al-Hasyr, yang ketiga surah Al-Ikhlas, maknanya Qul huwallahu ahad, dan yang keempat surah Al-Falaq dan surah An-Nas, 3 kurah. Jadi itu di antara benda-benda menjadi amalan kepada kita seharian dan menjelang Ramadan dan semasa Ramadan. Wallahu alam, sampai di sini dulu. Ya, dalam keadaan kesihatan terbatas ni, tak boleh nak pergi lama. Ini panas. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.